Subhanahu wa ta'ala. Dan di dalam surah Fatihah ini Allah Subhanahu wa ta'ala memberi hak kepada para hamba untuk meminta apapun yang ingin dimintanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seolah-olah ayat ini ataupun hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa satu di antara jaminan Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberi pengkabulan ke atas seorang hamba atas apapun yang dimintanya adalah melalui suratul Fatihah. Oleh yang demikian, kalau kita membaca dalam kitab-kitab sejarah para ulama ataupun amalan-amalan para ulama, hatta sampai hari ini juga suratul Fatihah masih senantiasa dibaca. Semisal ada sebarang hajat misal, ataupun keinginan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, harapan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka mesti akan diiringi ataupun disusuli dengan bacaan suratul Fatihah. Sebab memang di dalam suratul Fatihah Allah Subhanahu wa ta'ala janji ataupun bahagian yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada seorang hamba, terutama jaminan pengkabulan doa. Jadi melalui hadis qudsi inilah ramai di antara para ulama yang meletakkan suratul Fatihah sebagai bagian daripada doa dan juga jaminan daripada terkabulnya sesebuah doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Macam itulah. Dalam hadis lain, baginda Rasulullah SAW pernah bersabda kepada Sayyidina Sa'ad bin Mu'alla, "La u'allimannaka suratan hiya a'zamu as-suwar fil Qur'an. Alhamdulillahi rabbil alamin, hiya sab'ul mathani wal Qur'anul 'azim alladhi utitu." Kata baginda Rasulullah SAW kepada sahabat ini, lain tak okey ke? Lain tak okey ke? Lain tak okey ke? Baginda Rasulullah SAW bersabda kepada Abu Sa'id bin Mu'alla, "Sesungguhnya aku akan mengajarimu sebuah surah yang paling agung dalam Al-Quran." Bila mana ianya adalah yang paling agung dalam Al-Quran, maknanya surah ini adalah surah yang paling agung dibandingkan seluruh surah-surah yang ada di dalam semua kitab. Sebab kitab yang paling mulia, kitab yang paling agung adalah Al-Quran. Ketika mana baginda Rasulullah SAW menyebutkan keadaan suratul Fatihah sebagai surah yang paling agung dalam Al-Quran, maknanya suratul Fatihah adalah surah yang paling agung alal itlaq, secara mutlak. Dialah as-sab'ul masani dal Al-Quran yang agung yang diberikan kepadaku. Dan ini adalah hadis yang menjelaskan tentang beberapa nama yang disematkan kepada suratul Fatihah. Di antaranya adalah Al-Quranul 'Azim, yang kedua adalah as-sab'ul masani. Dua hadis ini mengisyaratkan bahwa kepada firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam suratul Hijr, "Walaqad atainaka sab'an minal mathani wal Qur'anil 'azim." Dan sesungguhnya kami telah berikan kepadamu 7 ayat yang dibaca berulang-ulang kali dan Al-Qur'an yang agung. Al-Fatihah disebut as-sab'ul mathani kerana ia terdiri daripada 7 ayat yang dibaca berulang kali dalam solat. Itu menurut pandangan para ulama. Seterusnya kita pergi kepada penafsiran daripada suratul Fatihah, muka surat 36, tafsir dan penjelasan. Allah Subhanahu wa ta'ala mengajari kita agar memulakan semua perbuatan dan perkataan dengan basmalah. Beliau nak menjelaskan tentang bahawa basmalah merupakan salah satu di antara ayat dalam suratul Fatihah yang letaknya pada ayat yang pertama. Basmalah merealisasikan pertolongan dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala yang agung. Jadi beliau juga nak menjelaskan bahawa ba yang ada pada bismillah itu adalah ba lil isti'anah, seperti mana yang telah kita perbincangkan pada perjumpaan sebelum ini. Jadi di antara rahasia daripada basmalah banyak sangat, di antaranya adalah ketika mana seseorang
membaca basmalah maknanya dia telah memohon dan bertawassul kepada Allah Subhanahu wa taala, berwasilah kepada memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan zat dan sifat sekali. Dan ini adalah salah satu di antara amalan kita akidah ahli sunnah wal jamaah, di mana kita diajarkan dalam akidah kita ahli sunnah wal jamaah, ketika mana kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka berdoa dengan bertawassul itu lebih afdal dibandingkan berdoa terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dan carilah wasilah, carilah perantara yang diistilahkan dengan bertawassul. Maka memohon kepada Allah akan sesuatu dengan cara bertawassul itu lebih afdal dibandingkan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa melalui tawassul. Tawassul ini banyak jenis dia. Tawassul yang paling afdal adalah tawassul yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada basmalah. Di mana ketika mana kita membaca bismillahirrahmanirrahim lalu kemudian kita berdoa, maka dalam bacaan bismillah itu kita telah bertawassul kepada Allah Subhanahu wa taala melalui dua sesuatu ataupun dua perkara yang paling agung yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah kita bertawassul kepada Allah Subhanahu wa taala dengan zatnya, yaitu bismillah, Allah, lafaz Allah itu. Yang kedua adalah kita bertawassul kepada Allah Subhanahu wa taala dengan dua sifatnya, Ar-Rahmanir Rahim. Maka ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha." Dan Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang cantik, maka mohonlah dengan kedua nama-nama cantik itu. Maknanya kita diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk untuk bertawassul. Untuk bertawassul kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama ada tawassul dengan zat Allah Subhanahu wa taala ataupun bertawassul dengan perkara-perkara yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan memohon sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tawassul itu lebih afdal dibandingkan memohon sesuatu kepada Allah tanpa tawassul. Apa yang menjadi asbab berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan wasilah itu lebih afdal? Asbab dia adalah pertama, kita bukan siapa-siapa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak memiliki kedudukan apa-apa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita adalah hamba yang hina, hamba yang penuh dengan kelemahan dan lain sebagainya. Maka ketika mana kita ingin berjumpa ataupun ingin memohon kepada Allah Subhanahu wa taala akan sesuatu, maka logiknya sesuai dengan adab-adab yang diajarkan oleh para ulama kepada kita kena melalui pintu orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, ataupun melalui pintu yang memang telah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita lalui dalam tujuan untuk memperoleh ataupun meminta sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala, yang diistilahkan dengan tawassul. Maka di antara tawassul yang paling afdal adalah tawassul bizatillah. Bertawassul memohon sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala melalui zat Allah yang dicontohkan ataupun diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui basmalah, bismillah. Yang kedua, bertawassul dengan sifat-sifat ataupun asma Allah Subhanahu wa taala. Lalu barulah bertawassul kepada benda-benda yang lain. Di antaranya adalah bertawassul kepada orang-orang soleh, para nabi dan rasul. Demikian juga bertawassul dengan amal kita dan lain sebagainya. Allah Subhanahu wa taala mengajari kita cara memujinya atas anugerah nikmat-nikmatnya. Jadi cara memuji Allah Subhanahu wa taala adalah dengan cara yang telah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu memuji Allah Subhanahu wa taala dengan kalamnya sendiri, yaitu alhamdulillah. Dialah yang benar-benar patut dipuji. Seluruh pujian hanyalah patut atau pantas untuk Allah Subhanahu wa taala, bukan yang lain. Sebab dialah pemilik kerajaan dan penguasa seluruh alam semesta ini. Mengapa kita perlu memuji Allah Subhanahu wa taala?
Yang pertama, sebab Allah Subhanahu wa taala lah yang memiliki segala-galanya. Allah Subhanahu wa taala lah yang mencipta segala-galanya. Maka ketika mana kita memuji Allah Subhanahu wa taala, menyanjung Allah Subhanahu wa taala atas seluruh apa yang dimiliki dan diciptanya, itu adalah sesuatu yang paling patut, sangat patut kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun pujian kita itu tidak akan pernah menambah kemuliaan dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebenarnya ketika mana kita memuji Allah Subhanahu wa taala, keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala tak bertambah pun. Tetapi yang bertambah itu adalah kemuliaan dan juga kedudukan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Manfaat itu akan kembali kepada diri kita sendiri, bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah sekiranya seluruh makhluk misal tak ada yang beriman kepada Allah, tak ada yang tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, semua buat dosa aja, semua kafir misal, adakah akan mengurangi kemuliaan dan keagungan Allah Subhanahu wa taala? Tak. Ataupun kebalikannya, seluruh makhluk ini beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Adakah dengan demikian kemuliaan dan keagungan Allah Subhanahu wa taala akan bertambah dan meningkat? Tak juga. Keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala adalah keagungan dan kemuliaan yang bersifat zati. Apa maksud daripada zati? Zati itu adalah sesuatu yang memang datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Datang dan bersumber daripada zat Allah Subhanahu wa taala sendiri, bukan datang daripada luar. Berbeza dengan kemuliaan ataupun kehormatan yang kita miliki, ianya bersifat arid. Arid itu maknanya sesuatu yang datang kemudian. Maka cara terbaik untuk memuliakan dan juga meletakkan diri kita pada maqam kepujian adalah dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Sebab ketika mana kita memuji Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya kita tengah mengangkat derajat kita sendiri. Kita tengah memuliakan diri kita sendiri, sebab ketika mana kita memuji Allah Subhanahu wa taala, kebaikan dan keberkatan serta manfaat daripada pujian itu akan kembali kepada diri kita sendiri. Maka ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Bila mana kamu berbuat baik, maka kebaikan itu akan kembali kepada dirimu. Dan bila mana kamu melakukan kejahatan, maka kejahatan itu juga akan kembali kepada dirimu sendiri. Jadi tak ada kena mengena antara amalan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Tak ada hubung kait langsung sebenarnya. Ya. Sebab amal kita tidak akan pernah menambah kemuliaan dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ianya akan kembali kepada diri kita sendiri. Maka cara yang terbaik untuk memuji ataupun menyanjung diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah dengan menyanjung dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Dan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala adalah di antara amalan yang dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai bila-bila masa. Malah dia di dalam surga nanti, pujian-pujian yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh makhluk ketika itu adalah alhamdulillah. Alhamdulillah, ucapan alhamdulillah. Dialah pemilik rahmat yang luas dan langgeng, kekal, pemilik hari pembalasan dan perhitungan guna menegakkan keadilan yang mutlak di antara hamba-hambanya, memberikan ganjaran kepada orang-orang dulu berbuat baik dan menjatuhkan hukuman kepada orang-orang yang dulu berbuat jahat. Sifat-sifat ini menuntut kita untuk mengkhususkan ibadah dan permohonan pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, serta mengkhususkan ketundukan yang bulat hanya kepadanya. Jadi ketika mana kita dah sedar melalui pemahaman kita kepada suratul Fatihah, di mana Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang pemurah, yang penyayang, pencipta, pemilik segala-galanya, maka sangat layaklah kita memohon pertolongan dan juga mengisi seluruh hayat kita hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai balasan atas kebaikan Allah Subhanahu wa taala, yang pada akhirnya kebaikan itu akan kembali kepada diri kita sendiri juga. Allah.
Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita dengan satu tujuan saja, yaitu beribadah kepadanya. Menerusi firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Tiadalah aku mencipta jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah. Jadi mulai daripada kita dilahirkan oleh ibu kita sampailah kita meninggal dunia, tujuan kita, matlamat hidup kita satu, ibadah kepada Allah. Nah, tapi kebanyakan di antara kita, ramai di antara kita yang telah menggagalkan apa sebenarnya yang menjadi tujuan hidup kita. Kita sibuk dengan sesuatu yang tak ada kena-mengena dengan tujuan hidup kita. Nah, padahal di dalam sholat kita senantiasa berikrar kepada Allah Subhanahu wa taala, berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya, konon-kononnya macam itulah. Hidup kita, mati kita, ibadah kita, kepatuhan kita kepada Allah, dan segala-gala apa yang berhubung kait dengan hidup kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi itu semua setakat dakwaan semata-mata. Dakwaan semata-mata. Realitinya, kalau kita nak kira lah kan, berapa peratus masa yang kita guna pakai untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hidup kita. Salat fardu misal 17 rakaat. Boleh kita habiskan masa setakat 20 ke 30 minit je untuk habiskan seluruh 17 rakaat. Salat kita ringkas-ringkas. Bacaan Quran kita, okeylah, ada bacaan Quran kita, tapi masalahnya bacaan Quran itu setakat di lisan saja, kita tak faham pun apa yang kita baca. Jadi kita ini banyak berdusta kepada Allah Subhanahu wa taala. Konon-konon kita mempersembahkan seluruh hidup kita hanya untuk Allah, beribadah kepada Allah, tapi hakikatnya tak. Hakikatnya tak. Malah ibadah kita itu pun juga sebenar, bukannya dikira sebagai ibadah yang sebenar. Kita menyembah Allah Subhanahu wa taala sebab ada kepentingan. Ibadah kita adalah ibadatul maslahah, kata para ulama. Ibadah sebab ada kepentingan, ada maslahat. Kita salat sebab kita nakkan syurga Allah Subhanahu wa taala. Habis kalau Allah Subhanahu wa taala tak cipta syurga, tak menjanjikan syurga, maknanya kita tak beribadah lah kan. Ada juga orang yang beribadah sebab takutkan neraka. Bila mana ada orang yang tanya, kenapa awak solat? Dia cakap, oh saya takut nak masuk neraka. Maka dia pun solat. Maknanya tak dikira sebagai ibadah lah itu. Ibadah itu adalah penyembahan ataupun kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah semata-mata, tanpa memandang kepada yang lain, apatah lagi mengharapkan ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Itulah hakikat daripada ibadah. Kebanyakan apa yang kita buat ini sebenarnya bukannya ibadah yang sebenar. Sebab dia masih lagi bercampur dengan berbagai macam kepentingan dan kemaslahatan yang kita nak. Ada orang yang solat tahajud sebab nak rezeki dia semakin luas, maknanya bukan kerana Allah. Ada orang yang rajin solat duha agar harta dia semakin banyak dan lain sebagainya, maknanya bukan kerana Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibadah di dalam, ketaatan di dalam tasawuf itu terbagi menjadi 3. Ketaatan yang disebutkan oleh Sayyidil Imam Ibnu Athaillah, Sayyidil Imam Ahmad Ibnu Ajibah di dalam syarah Hikam. Yang pertama adalah ketaatan dalam rupa ibadah, nama dia. Ketaatan dalam rupa ibadah, yaitu ketaatan yang dilakukan oleh orang awam. Ketaatan orang awam itu dipanggil ibadah. Ketaatan orang awam dipanggil ibadah. Istilah aja dipanggil ibadah. Yaitu ketaatan yang nampak dari sudut zahir saja. Macam ketaatan yang kita buat lah itu dipanggil ibadah. Nah, kita solat, nampak kita solat. Berpuasa, tapi yang berpuasa dan solat zahir je. Adapun hati kita, niat kita pun bukan kerana Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Ada kepentingan di sebalik kita. Okeylah itu. Allah Subhanahu wa taala pandang juga. Ibadah orang awam. Ta'atul awam istilah dia. Ketaatan orang awam. Dipanggil dengan ibadah, nama dia. Zahir je. Kita sujud tapi hati kita entah ke mana. Kita ruku tapi hati kita entah ke mana. Ibadah lah itu, ibadah dari sudut zahir.
Ketaatan peringkat yang kedua adalah ubudiyah, nama dia. Ubudiyah, yaitu ketaatan para ulama. Di mana ketaatan para ulama ini mencakup zahir dan juga fikiran dan batin mereka sekali. Ketika mana mereka sujud, maka hati mereka pun sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka merasai keseronokan sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga ketika mana mereka ruku, dia orang pun merasai yang mereka ruku dengan hati mereka sekali. Nah, demikian juga setiap bacaan-bacaan yang mereka baca dalam solat pun ada rasalah sikit. Sehingga ketaatan mereka naik peringkat menjadi ubudiyah, nama dia. Ubudiyah, dipanggil ubudiyah. Tapi tak sempurna lagi. Sebab jenis ubudiyah ini, walaupun dari sudut syariat dah sah dah, dan dari sudut adab dia ada ikhlas dah, ya kan? Hati dia pun hadir bersama Allah Subhanahu wa taala, tapi dia masih lagi memandang kepada kewujudan diri dia. Masih memandang kewujudan diri dia. Dia masih nampak yang diri dia sujud, dia masih nampak yang diri dia ruku dan lain sebagainya. Sehingga dia masih terhijab oleh pandangan dia kepada diri dia sendiri, ya, terhijab daripada Allah Subhanahu wa taala disebabkan kerana pandangan diri dia kepada diri dia sendiri. Maka perlu diteruskan ibadah itu, hati itu perlu dibersihkan semula, disucikan, barulah nanti pada akhirnya ketaatan itu akan sampai kepada ketaatan peringkat yang ketiga yang dipanggil ubudah, nama dia. Ketaatan peringkat yang pertama dipanggil ibadah, yang kedua adalah ubudiyah, dan yang ketiga adalah al-ubudah. Al-ubudah inilah ketaatan peringkat para nabi dan rasul, demikian juga para awliya. Mereka beribadah kerana Allah Subhanahu wa taala dan tenggelam dalam mengingati Allah Subhanahu wa taala tanpa memandang kepada kewujudan diri. Dan inilah adalah ibadah yang paling sempurna lah, ibadahnya para awliya. Sehingga bila mana seseorang telah sampai kepada peringkat ketaatan seperti ini, maka dia takkan ada rasa letih dan lelah. Sebab dia tidak memandang kepada diri dia, dia tidak bersandar kepada diri dia di dalam beribadah, tapi dia tenggelam di dalam memandang kepada kewujudan dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ru'yatun nafs ataupun pandangan kepada kewujudan diri itu telah lenyap, telah hilang. Yang nampak hanyalah keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Seperti itulah ibadahnya para aulia. Ada yang tanya muka surat berapa? Muka surat 36, puan. Para jamaah yang ada kitab, bolehlah buka muka surat 36. Allah. Jadi kita tidak meminta pertolongan kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala, sama ada dengan wasilah ataupun tanpa wasilah, seperti mana yang saya terangkan tadi. Jadi memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala ataupun memohon sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan dua cara. Yang pertama adalah cara dengan berwasilah, tawassul, dan inilah cara yang paling sesuai untuk kita sebagai orang awam, bertawassul. Yang kedua adalah mubasyaratan, tanpa melalui tawassul, tanpa melalui perantara. Dan ini adalah makom para wali, demikian juga para nabi dan rasul. Walaupun ada kalanya, ada masanya di mana para nabi dan rasul juga memohon sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan wasilah, untuk menunjukkan kehinaan dan juga kerendahan mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun makom mereka sangat tinggi, tetapi di hadapan Allah Subhanahu wa taala mereka senantiasa meletakkan diri sebagai seorang hamba yang seolah-olahnya paling hina, paling kerdil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah disebutkan dalam beberapa hadis, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bertawassul kepada para nabi dan rasul sebelum baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan itu adalah penzahiran daripada sifat tawadu ataupun rendah diri yang dimiliki oleh baginda Rasulullah SAW. Apatah lagi kita yang memang bukan siapa-siapa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka sudah sepatutnya lah
kita di dalam memohon sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala, alangkah lebih afdolnya dengan bertawassul. Ustaz, macam mana dengan bertawassul di maqam-maqam para ulama dan para aulia? Itu juga kaedah bertawassul ke? Iya. Baginda sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita seperti itu. Tapi yang perlu kita faham dulu, tawassul itu bukan meminta kepada orang yang dimakamkan atau dikuburkan di dalam kuburan, itu tak. Tawassul itu maknanya memohon sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melalui perantara kemuliaan seseorang yang memang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi macam inilah, kita nak jumpa dengan presiden atau perdana menteri, kita nak minta bantuan misal katalah. Boleh tak kita terus jumpa dengan PM kita? Tak boleh. Dia kena ada orang tengah. Orang tengah itu dipanggil wasilah. Orang tengah itu mestilah orang yang dipercayai, orang yang dia rapat dengan beliau, orang yang memang dikenali dan lain sebagainya. Seperti itu juga lah ketika mana kita bertawassul kepada Allah Subhanahu wa taala melalui para aulia. Di mana para aulia ini adalah kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala. Datang ke makam misal, kita memohon kepada Allah, ya Allah ampunkanlah dosa-dosa saya berkat seorang wali yang dimakamkan kat sini. Apa masalahnya? Bukannya kita menyembah dia, bukannya kita meminta kepada si wali yang meninggal dunia kat situ. Bukan. Kita bertawassul. Tawassul itu maknanya menjadikan orang lain ataupun sesuatu benda menjadi perantara antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Macam itu. Jadi ada tohmahan yang disampaikan oleh beberapa kalangan ataupun saudara-saudara kita kepada diri kita yang mengamalkan tawassul dengan mengatakan itu adalah perkara yang membawa kepada kesyirikan. Letak syirik dia kat mana? Coba kita tanya kepada mereka, saudara-saudara kita. Kita tetap kena hormatlah kepada mereka. Wahai saudara-saudaraku yang menuduh ataupun mentohmah orang-orang yang bertawassul itu sebagai orang-orang yang syirik. Mana letak syiriknya? Mana letak syiriknya? Tak ada. Bukannya syirik. Bukannya kita meminta kepada si mayit. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala melalui kemuliaan yang diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam diri si mayit. Si mayit itu orang yang beriman kepada Allah. Misalnya orang soleh kan, orang yang rajin beribadah kepada Allah. Kita pula nak terus mohon kepada Allah, kita siapa? Boleh je sebenarnya, tapi tak layaklah bagi kita. Boleh itu bolehlah, tapi tak layak sebab kedudukan kita yang memang di hadapan Allah memang tak ada lah. Dosa kita ialah berbeza dengan para nabi dan rasul, di mana mereka memang adalah kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang dicintai dan juga mencintai Allah Subhanahu wa taala. Ketika mana kita menyebut nama mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka harap-harap Allah Subhanahu wa taala memandang kepada kita melalui mereka. Oh, kita bawa nama mereka, Allah Subhanahu wa taala bagilah apa yang kita minta. Setakat itu ya pun, bukannya kita menyembah kepada orang-orang yang kita letakkan sebagai wasilah kita. Ta'ala. Itu tuduhan je. Tuduhan sebahagian daripada saudara-saudara kita yang tak seberapa faham tawassul itu apa. Kalaulah sekiranya tawassul itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan boleh membawa kepada kesyirikan, kenapa pula Allah Subhanahu wa taala suruh kita buat? Habis kenapa Allah Subhanahu wa taala suruh kita buat kalau sekiranya tawassul itu membawa kepada kesyirikan? Seperti mana yang saya sebutkan ayat tadi kan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtagu ilaihil wasilah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertawassullah, carilah wasilah. Maknanya perintah kan. Kalau kita mengaji usulul fiqh, al-amru al-asl fil amri lil wujub, kata para ulama. Makna asal kepada perintah itu adalah wajib. Ya, hukumnya wajib. Jadi berwasilah ataupun bertawassul kepada Allah Subhanahu wa taala melalui perkara-perkara yang memang dibenarkan oleh hukum hakam syarak kita adalah perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ianya perintah, takkanlah membawa kepada kesyirikan pula. Jadi ada masalah besar dalam diri seseorang yang memandang tawassul itu sebagai suatu kesyirikan. Letak syirik dia kat mana?
Tapi Ustaz, berdoa di hadapan kuburan itu kan menghadap kepada kubur. Apa masalahnya? Kita sholat jenazah, jenazah itu kita letak ke belakang ke? Tak kan? Kita letak jenazah itu ke hadapan kita. Adakah orang yang cakap itu syirik? Padahal jenazah itu memang ada ke hadapan kita. Kenapa pula bila mana kita datang ke kuburan, misal memohon kepada Allah Subhanahu wa taala di atas kubur dengan berwasilah tawassul, bertawassul melalui orang soleh yang dikuburkan di situ, dia orang cakap itu syirik. Tapi bila mana di hadapan kita ada mayit dan kita melaksanakan solat jenazah, tak syirik pula. Maknanya ada kecelaruan dalam berfikir. Ada kecelaruan dalam berfikir. Jadi berwasilah ataupun bertawassul kepada Allah Subhanahu wa taala melalui perkara-perkara ataupun benda-benda yang dibenarkan oleh hukum hakam syara adalah perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita kena buat. Kita kena buat. Dan insya Allah tak akan membawa kepada kesyirikan. Sebab memang ianya adalah perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Macam itulah cara kita berfikir. Jadi sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita yang menuduh kita yang bertawassul itu syirik, biarlah kita doakan yang baik-baik juga kat dia orang. Tak perlu pun kita mengutuk, tak perlu pun kita balas dengan cacian, makian dan lain sebagainya. Mereka tetap sebagai saudara-saudara kita yang wajib kita jaga dan kita pelihara kehormatan dan juga nama baik mereka. Ada kalanya hawa nafsu menguasai jiwa dan menyesatkan akal sehat. Namun kecuali Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang dapat mencegah manusia dari terjerumus ke dalam kubang syahwat dan kesesatan. Kerana itu Allah Subhanahu wa taala mengajari kita agar memohon hidayah dan taufik kepadanya agar kita berjalan di atas manhaj yang benar dan keadilan serta senantiasa menyusuri jalan keistiqomahan dan keselamatan, yaitu jalan Islam yang lampau tetapi akan terus ada, yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabi-nabi, siddiqin dan orang-orang soleh. Jadi untuk melawan hawa nafsu kita, untuk melawan musuh-musuh kita, kita tak akan pernah mampu seorang-seorang. Cara yang terbaik untuk melawan dan mendepani seluruh musuh kita adalah berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab seluruh makhluk di antaranya adalah orang-orang yang memusuhi kita ataupun makhluk-makhluk yang memusuhi kita berada dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Sekuat dan sekukuh apapun kita nak melawan musuh-musuh kita tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa taala, kita tidak akan pernah berjaya. Maka cara yang terbaik untuk melawan musuh-musuh kita adalah dengan berlindung kepada Allah dan memohon pertolongan kepadanya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Macam itulah. Dan inilah jalan yang diajarkan oleh para nabi dan rasul serta para siddiqin di masa lampau. Baginda Rasulullah SAW, cobalah kita tengok dalam perang Badar itu. Baginda Rasulullah SAW sebelum memulakan peperangan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, sampailah ketiak beliau yang bersih dan suci itu nampak oleh para sahabat. Padahal ketika itu kalau sekiranya baginda Rasulullah SAW terus dia memulakan peperangan, boleh je. Tapi tak sesuai dengan adab-adab penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi berdoa kita ketika mana kita memohon ataupun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya kita sedang tengah menzahirkan sifat ubudiyah kita kepada Allah, kelemahan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tujuan daripada berdoa itu sebenarnya bukan nak bagi tahu kepada Allah Subhanahu wa taala tentang apa yang kita nak. Sebab tanpa kita bagi tahu kepada Allah pun apa yang kita nak, mesti Allah Subhanahu wa taala dah tahu dah. Sebab Allah yang mencipta segala sesuatu, Allah yang mengilhamkan ataupun meletakkan sesuatu yang kita inginkan dalam hati kita. Jadi tujuan kita beribadah berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah adalah li'izhari sifatil ubudiyah, kata para ulama. Untuk menzahirkan sifat-sifat kehambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kita ini lemah, yang kita ini tidak memiliki apapun jua, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim.
Adapun seseorang yang berdoa dengan tujuan untuk memberitahu kepada Allah, yang seolah-olahnya Allah tak tahu apa yang dia nak, apatah lagi dengan tujuan untuk na'udzubillah memaksa Allah Subhanahu wa taala agar Allah bagi apa yang dia nak, na'udzubillah min zalik, ataukah dengan tujuan untuk meminta sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengancam Allah Subhanahu wa taala, maka itu semua bukanlah sifat orang-orang yang beriman. Itu sangat jauh daripada apa yang sepatutnya kita lakukan. Oleh yang demikian, Sayyidil Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari radhiyallahu taala an di dalam kitab Hikam itu ada menjelaskan, la yakun ta'akhkhuru amalil 'ata ma'al ilhahi fi du'a mujiban liya'si fa innahu fa huwa dhamina lakal ijabata fima yakhtaruhu lak la fima takhtaru li nafsik wa fil waqti alladhi yuridu la fil waqti alladhi turid. Kata beliau dalam Hikam itu kan, janganlah tertangguhnya pengkabulan atas doa yang kamu telah pohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh berharap kepadanya menyebabkan kamu berputus asa. Fahuwa dhaminakal ijabah, karena sungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memberi jaminan ya Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan apa yang kamu mohon kepadanya. Tetapi pengkabulan Allah Subhanahu wa taala atas doa kita sesuai dengan kehendaknya, bukan sesuai dengan kehendak kita. Ada kalanya Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa kita sesuai dengan kehendak kita, sebab kehendak kita itu telah pun selari ataupun sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Bukan sebab kehendak kita, tapi memang dah selari. Selari maknanya sesuai dalam bahasa Melayu, dalam bahasa Indonesia. Selari maknanya sesuai lah dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah sekiranya apa yang kita pohon kepada Allah Subhanahu wa taala, kita mohon kepada Allah tak sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi kita mohon juga, maka Allah Subhanahu wa taala akan bagi pengganti daripada apa yang kita mohon. Jadi pengkabulan doa di dalam Al-Qur'an itu terbagi menjadi dua jenis, dua cara atau dua jenis lah istilah kita. Yang pertama adalah pengkabulan doa dalam rupa al-ijabah, nama dia. Yang kedua adalah pengkabulan doa dalam rupa al-istijabah. Apa perbezaan dia? Al-ijabah adalah bentuk pengkabulan doa yang dimohon oleh seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa yang dia minta, sebab apa yang dia minta itu telah pun sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bila mana pengkabulan itu sesuai dengan apa yang kita minta, sebab memang sesuai dengan apa yang dikehendaki dan ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pengkabulan doa itu dipanggil dengan istilah pengkabulan doa dalam rupa al-ijabah. Ada tak dalil dia daripada Al-Quran? Ada tak hujah dia di dalam Al-Quran? Ada. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun." Bila mana ada seorang hambaku bertanya kepadaku, memohon kepadaku, ujibu da'watad da'i. Aku akan mengabulkan doa seseorang yang meminta. Ujibu, memakai perkataan ujibu. Daripada perkataan ujibu inilah terbit perkataan al-ijabah. Al-ijabah maksudnya apa? Pengkabulan doa yang sesuai dengan apa yang kita mohon, sebab memang apa yang kita mohon itu sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dipanggil dengan istilah al-ijabah. Contohlah, kita mohon kepada Allah, ya Allah, nak umrah tahun ini ya Allah, aku mohon kepadamu ya Allah. Allah kabulkan. Maknanya pengkabulan Allah Subhanahu wa taala itu sesuai dengan apa yang kita nak, sebab apa yang kita nak sesuai dengan kehendak Allah. Tahun ini kita umrah misal. Maknanya pengkabulan doa kita telah diberi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rupa al-ijabah, nama dia al-ijabah. Tapi kalau sekiranya kita memohon sesuatu, misal pergi umrah tahun ini ya Allah, aku mohon kepadamu ya Allah, aku mohon, tapi Allah tak bagi juga. Bukan sebab Allah tak bagi,
tapi memang tak sesuai dengan kehendak Allah. Apa yang kita mohon tak sesuai dengan kehendak Allah untuk tahun ini. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala tetaplah menghargai doa kita. Allah akan bagi pengganti dia. Mungkin memanglah kita tak pergi umrah tahun ini, tapi tubuh badan kita semakin sehat. Ya kan, ibadah kita semakin meningkat, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala juga semakin kukuh dan lain sebagainya. Maknanya doa kita telah pun dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi dalam rupa yang tak sesuai dengan apa yang kita mohon. Sebab memang tak sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bentuk pengkabulan doa dalam rupa seperti ini dipanggil al-istijabah. Ada al-ijabah, ada al-istijabah. Pengkabulan doa dalam bentuk al-istijabah. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran, Ud'uni astajib lakum. Mohonlah kepadaku, niscaya aku akan kabulkan. Astajib lakum. Astajib lakum, ya. Daripada perkataan astajib lakum, maka terbitlah perkataan al-istijabah. Pengkabulan doa yang tak sesuai dengan harapan kita, sebab apa yang kita harap itu tak sesuai dengan kehendak Allah. Tapi Allah akan ganti dengan sesuatu yang sesuai dengan diri kita. Tuan. Oleh demikian, jangan pernah kecewa. Kita jangan pernah kecewa ketika mana kita memohon sesuatu kepada Allah, tapi dari sudut zahir Allah tak bagi. Memang dari sudut zahir Allah tak bagi, tapi yakinlah Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberi kepada kita, tetapi dalam rupa yang berbeza. Mungkin kesehatan kita semakin bertambah, itu adalah bagian daripada pengkabulan doa. Ataupun mungkin kita semakin terhindar daripada perbuatan dosa dan maksiat, itu juga pengkabulan doa atas doa kita. Pengkabulan dalam rupa al-istijabah nama dia. Ya kan? Jadi tetaplah berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam berdoa dan memohon kepadanya. Janganlah sesekali kita berburuk sangka, bersangka buruk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, apatah lagi menuduh yang Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mendengar, tidak mengabulkan, ataupun tidak memahami apa yang kita nak. Na'udzubillahi min dzalik. Perbuatan seperti itu ataupun sangkaan-sangkaan seperti itu adalah sangkaan yang sangat keji dan sangat hina. Na'udzubillah. Boleh tak para jamaah sekalian? Memohonlah kepada Allah. Jadi memohon kepada Allah ataupun berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ini, cara dia banyak. Ada beberapa jenis. Di antara cara berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah bil lisan, dengan lisan. Kita angkat tangan kita, ya Allah, ya Allah, itu doa dengan lisan nama dia. Yang kedua adalah doa bila amal, berdoa dengan cara meningkatkan amal ibadah kita, meningkatkan ikhtiar kita. Itu juga adalah bagian daripada doa. Ad-du'a bil amal. Yang pertama tadi ad-du'a bil lisan, memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan lisan kita. Yang kedua adalah ad-du'a bil amal, berdoa dengan meningkatkan amal ibadah dan juga ikhtiar kita. Itu juga adalah bagian daripada berdoa. Cara orang awam berdoa, dia setakat meminta dengan lisan saja. Itulah selalunya kita buat. Itu doanya orang awam. Dia mohon ya Allah sampai menangis-nangis. Tapi amal ibadah dia tak meningkat pun. Ikhtiar dia pun juga tidak semakin bertambah. Orang awam lah tu. Orang awam. Tapi okeylah, janji dia berdoa kepada Allah. Allah menghargai juga. Allah akan bagi juga sesuai dengan kehendaknya. Adapun berdoa dengan amal, ini selalunya adalah cara yang digunakan oleh para ulama. Tetaplah mereka berdoa dengan lisan, tetapi kebanyakannya mereka berdoa dengan amal, meningkatkan amal ibadah. Itu cara yang terbaik bagi golongan para ulama. Mereka memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara meningkatkan ibadah mereka. Kalaulah sekiranya kita hanya setakat fokus kepada berdoa dan memohon dengan lisan tanpa meningkatkan amal ibadah dan ikhtiar kita, maknanya kita kekal sebagai golongan orang-orang awam. Golongan orang awam lah istilah kita. Tapi kalau kita susuli
kita himpun sekali antara doa lisan dengan doa dengan amal dan ikhtiar, maknanya kita telah pergi daripada maqam orang awam kepada maqam orang khas. Penggabungan antara doa dengan lisan dan juga peningkatan amal dan juga ibadah serta ikhtiar yang merupakan salah satu di antara kaedah untuk berdoa kepada Allah. Habis, macam mana pula dengan doa jenis yang ketiga? Doa jenis yang ketiga adalah berdoa tanpa berdoa. Diistilahkan oleh para ulama dengan istilah berdoa tanpa berdoa. Apa maksud daripada berdoa tapi tak berdoa lah Ustaz? Pening lah. Maksud dia apa? Iyalah, maksud dia macam ni. Dia lebih fokus kepada beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tak pernah berfikir nak minta tambahan ini, minta tambahan itu. Sebab dia tak pernah rasa pun yang dia kekurangan nikmat. Yang kurang itu kesyukuran je. Nikmat memang senantiasa berlimpah lah. Oleh demikian, golongan khawasul khawas ini, dia orang malu dah nak memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Malu dah nak berdoa dengan permohonan. Malu dah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Dia orang senantiasa nampak yang diri dia orang tenggelam dalam nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka fokus kepada ibadah tanpa bertujuan untuk memohon apapun daripada Allah, sebab Allah dah bagi semuanya. Dia orang beribadah itu tujuannya adalah untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila mana seseorang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah-ibadahnya, mestilah Allah Subhanahu wa taala akan tambah. Walaupun seorang hamba yang beribadah tanpa memohon sesuatu kepada Allah ini tak nak, Allah tetap bagi juga, Allah akan paksa dia, sebab itu adalah bagian daripada perkara yang telah pun dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Bila mana kamu bersyukur atas nikmat yang telah diberi, maka akan kutambah nikmat itu. Dan bila mana kamu kufur, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya azabku amatlah pedih. Seperti itulah keadaan para aulia, orang-orang soleh. Mereka dah malu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi tetap Allah Subhanahu wa taala akan tambahkan rezeki dan juga anugerah Allah kepada mereka. Berbeza dengan kita, kalau kita ini cakap je, doa dan lisan kita tak habis-habis. Kita sebut semua apa yang kita nak, tapi tak ada pula yang kita buat mengikut apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sekiranya pun kita buat juga, tak sempurna. Ada kepentingan di dalamnya. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi kita kena belajar menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang benar-benar hamba, yang menghamba kepada Allah. Bukan setakat hamba majazi istilahnya. Hamba acah-acah lah istilah kita kat Malaysia ni. Nampak aja kita menghamba kepada Allah, tapi sebenarnya bukannya kita menghamba kepada Allah pun. Kita menghamba kepada kepentingan diri kita, kepada hawa nafsu kita sendiri. Na'udzubillahi min dzalik. Belajarlah menghamba dengan penghambaan yang sebenar-benar kepada Allah. Macam mana cara dia? Cara dia mudah je. Menyembah Allah Subhanahu wa taala tanpa sebarang asbab, tanpa adanya kepentingan, mengikut apa yang telah diajarkan oleh hukum hakam syara kita. Barulah kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang sebenar. Tapi kita pula belum lagi kita solat, tengok, belum lagi kita solat, kita dah fikir dah pahala saya berapa. Saya nak solat berjamaah ni, contohlah kan, saya nak solat berjamaah lah, agak-agak pahala saya berapa? Ya Allah, belum lagi kita buat dah berkira pahala dah. Macam tu ke sifat seorang hamba yang benar-benar menghamba kepada Allah? Itu hamba tipu-tipu je itu. Hamba kepentingan. Pandai pula berhujat. Dia bawalah hadis baginda sallallahu alaihi wasallam, masalul ladzi salatul jamaati afdalu min salatil fardhi bi 27 darajah. Salat berjamaah
Ya, pahala dia berlipat ganda, 27 lipat ganda dibandingkan solat seorang-seorang. Barulah dia solat. Tujuan dia pahala aja. Ya Allah, pahala itu makhluk, wahai para jamaah sekalian. Makhluk. Kenapa pula kita nak jadikan makhluk sebagai tujuan kita beribadah? Carilah Allah, cari reda Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang beribadah kepada Allah, yang tujuan dia pahala syurga, pahala syurga, pahala syurga, pahala syurga, itu budak-budak kecil, budak-budak tadika tu, walaupun umur dia dah 150 tahun. Tak malu ke kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Memang tak malu lah. Tak malu ke kita? Konon-konon kita menyembah Allah, tapi tujuan kita pahala syurga. Pahala syurga tu makhluk. Makhluk. Kenapa pula kita nak cari makhluk? Cari Allah lah. Tapi kan Ustaz, tapi kan Tuan Guru, tapi kan Kiai, Allah dah cakap macam tu kat dalam Al-Quran. Itu ditujukan kepada orang-orang pemalas. Orang-orang pemalas ini Allah sayang juga. Dia panggil lah, wahai hamba-hambaku yang pemalas, tak nak ibadah ke, tak nak solat ke. Korang ini pemalas lah semua. Tak nak menyahuti panggilan Tok Bilal untuk solat, tak nak solat ke, tak nak masuk syurga ke. Dipanggil lah, wahai hamba-hambaku yang pemalas, mari sini. Ibadah tahu, ibadah lah, saya bagi pahala. Pergilah solat berjamaah ni pahala dia sekian-sekian. Macam budak-budak kecil. Kita ini budak-budak kecil di hadapan Allah. Kalau kita tak tahu pahala kita berlipat ganda, berapa lipat ganda, kita tak akan semangat untuk beribadah. Maknanya kita kekal lagi sebagai budak-budak kecil. Umur je yang dah nak mati dah, tapi na'udzubillah, bahasa terkasar pula. Umur je yang 70 tahun, 50 tahun, tapi perangai kita, perangai budak-budak kecil. Tak sedar lagi kan? Belum beramal kita dah berfikir dah pahala saya berapa, saya buat ni macam bisnes lah pula. Tak malu ke kepada Allah? Saya nak derma RM1 lah, agak-agak kalau saya derma ni pahala saya berapa? Pandai pula berhujat. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habba wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Oh, maknanya RM1 ini lipat kali ganda dia jadi 700 lah. Oh, banyak pahala saya. Baru dia buat. Budak-budak kecil lah itu, budak tadika. Budak tadika pun tak buat benda tu, tak buat macam tu. Habis kita budak apa ni? Budak tak ada akal. Malulah sikit kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada ke nikmat yang Allah sekat ke atas diri kita? Allah dah bagi dah semua. Nikmat iman Allah dah bagi, nikmat Islam hidayah pun Allah dah bagi, nikmat kehidupan pun Allah dah bagi. Jasad Allah bagi sihat, rumah, pasangan hidup, anak, kendaraan, nafas. Ya Allah, tak malu ke? Tak malu ke kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Malulah. Sembahlah Allah Subhanahu wa ta'ala semata-mata kerana Allah. Tak payah kita nak cari-cari yang lain selain daripada Allah. Kita kena tukar perangai-perangai budak-budak kita yang dah berakar umbi dalam diri kita dah berpuluh-puluh tahun tu. Kita ibadah pahala surga, pahala syurga, pahala syurga, pahala syurga, pahala. Tak punya malu lah. Kena tukar. Tingkatkan sikit. Beramal kerana Allah semata-mata. Bila mana kita beramal kerana Allah semata-mata, Allah akan bagi segala-galanya. Jangan risau. Jangan risau. Tapi bila mana kita beribadah bukan kerana Allah, Allah tak akan bagi segala-galanya. Allah tak akan bagi segala-galanya. Oleh yang demikian, Sayyidil Imam Ahmad Ibn Ajibah dalam kitab Iqadhul Himam fi Syarhil Hikam ada yang menjelaskan. Kata beliau, man wajadallaha faqad wajada kulla syai'. Sesiapa orang yang telah memperoleh redha Allah Subhanahu wa ta'ala, dia beribadah kerana Allah semata-mata. Jadi dia tak fikir pun pahala syurga, takut daripada neraka, tak fikir pun. Faqad wajada kulla syai'. Maka sungguh dia telah memperoleh segala sesuatu. Maknanya Allah akan bagi segala sesuatu. Segala sesuatu yang bermanfaat bagi diri dia.
Sama ada dunia, demikian juga akhirat. Wa man faqada Allah faqada kulla syai'. Dan sesiapa orang yang telah kehilangan Allah, dia beribadah bukan karena Allah, tapi ada tujuan-tujuan dan matlamat-matlamat yang lain, maka sesungguhnya dia tidak akan memperoleh segala sesuatu. Dia tidak akan memperoleh apa-apa. Macam itu yang diajarkan oleh para ulama. Beribadah itu karena Allah semata-mata. Tak perlu kita mengganda-gandakan niat. Ya Allah, saya nak beribadah salat ini karena Engkau, lalu kemudian agar rezeki saya semakin bertambah. Rezeki kita kurang, pernahkah kita kekurangan rezeki? Tak ada lah. Yang ada itu kita kurang bersyukur. Oke, ada soalan daripada Puan Farizan. Ustaz, kalau kita sakit, sewaktu kita berdoa untuk kesembuhan, adakah itu dikategorikan mementingkan diri? Dalam pandangan tasawuf, iya betul. Tapi dalam pandangan orang awam itu oke. Ya orang awam kok. Ya Allah, sembuhkanlah penyakitku, ya Allah. Itu orang awam. Orang awam macam tu. Yang dia minta adalah kesembuhan. Boleh tak, Puan? Habis macam mana dengan apa? Dengan orang khas, golongan ulama. Apa yang diorang minta? Ya Allah, aku mohon kepadamu, ya Allah, dengan penyakit ini, tambahkanlah kedudukanku di sisimu, ya Allah. Itu orang apa? Orang khas nama dia. Orang khas. Kalau orang awam, nak segera sembuh. Orang khas pula, ya Allah, aku mohon kepadamu, ya Allah, dengan penyakit ini, ya Allah, tambahkanlah pahalaku, ya Allah, tambahkanlah kedudukanku di sisimu, ya Allah. Okeylah tu. Habis kalau golongan para aulia, apa yang diorang buat? Alhamdulillah, ya Allah, terima kasih, ya Allah, Engkau telah memberi anugerah kepadaku, ya Allah. Sebab yang nampak oleh mereka, penyakit itu adalah anugerah. Penyakit itu adalah nikmat dalam pandangan mereka. Paham tak? Kalau kita ini satu je yang kita nak, kalau kita sembuh, nak segera sembuh juga. Kalau kita sakit, nak segera sembuh juga. Malah terkadang-kadang kita tak sabar. Dah makan obat ini, makan obat itu, kita nak jumpa dokter yang paling pakar, berapapun kita nak bayar, janji sembuh juga hari ini. Ya Allah, dokter itu Tuhan ke? Dia boleh menyembuhkan kita ke? Tak adalah nak boleh menyembuhkan kita. Kalau sekiranya dia sakit pun dia tak boleh nak sembuhkan diri dia, apatah lagi nak sembuhkan diri kita. Yang menyembuhkan itu Allah. Belajarlah untuk redha. Kalau kita tak boleh bersyukur atas suatu musibah kepada Allah, tak boleh bersyukur kepada Allah atas suatu musibah, sekurang-kurangnya kita bersabar. Bersabarlah. Walaupun kita makan obat satu goni, misal satu karung goni itu, kalau belum masanya nak sembuh, takkan pernah sembuh. Tapi tetaplah kita kena makan obat. Tapi tujuan kita makan obat itu nak menunaikan kewajiban kita dari sudut syariat. Makan obat kerana Allah semata-mata, bukan nak sembuh. Sebab bila mana kita makan obat dan tujuan kita nak sembuh, kalau kita tak sembuh lagi, tak sampai lagi masa nak sembuh itu, kita akan sakit hati dan menyesal. Kita akan mengungkit. Sebab itu makan obatlah. Tujuannya kerana Allah semata-mata. Ada soalan. Doa ini boleh tak Ustaz? Dengan penyakit ini kifarahkan dosa-dosa silam. Walaupun kita tak berdoa seperti itu, dah jadi kifarah dah itu, atau kafarah dah. Tapi boleh je, tak ada masalah pun. Walaupun sebenarnya tanpa kita berdoa macam tu, selagi mana kita bersabar, itu syarat dia. Kita bersabar, ianya akan menjadi kafarah atau kifarat lah istilah kita, atas kesilapan masa lalu. Janji kita bersabar. Tapi kalau kita bersyukur, wow, itu lebih hebat lah. Dia bukan setakat kafarah atau kifarah, tapi ianya adalah raf'ud darajat. Dia akan mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan sesuatu yang paling disukai dan didambakan oleh para aulia adalah musibah. Sebab dia orang faham musibah itu adalah anugerah. Musibah itu adalah anugerah. Kalau kita yang paling kita harapkan apa? Duit.
Yang paling kita harapkan pangkat, jawatan. Yang kita harapkan nikmat. Kalau para aulia yang mereka harapkan adalah apa yang diinginkan oleh Allah. Kalau Allah nak sembuh, apa nak bagi penyakit kat dia orang, alhamdulillah ya Allah, kami terima dengan redha, dengan bersyukur kepada macam tu. Bagi orang yang sakit jiwa ataupun bagi orang awam lah istilah kita, jangankan musibah, nikmat pun akan diorang pandang sebagai musibah. Orang awam macam tu. Yang diorang pandang sebagai musibah tu bukan setakat musibah aja. Malah terkadang-kadang nikmat pun diorang pandang sebagai musibah. Nak bagi contoh ke? Boleh, saya bagi contoh. Banyak je contoh. Makanan itu nikmat ke bukan? Anugerah ke bukan? Nikmat kan? Allah dah bagi dah makanan ke hadapan kita. Tapi kehendak hawa nafsu kita bukan makanan itu. Makanan yang lain. Apa yang kita buat? Alah, ini je ke? Alah, tak sedap lah. Na'udzubillah. Tengoklah, nikmat pun kita pandang sebagai musibah. Padahal nikmat. Tak malu ke kepada Allah? Itulah orang awam. Adapun orang khas, dia bertukar. Musibah itu adalah anugerah yang sangat mulia. Saya pernah berkata macam ni. Tanda yang seseorang telah sempurna iman dan ma'rifatnya kepada Allah adalah ketika mana dia telah mampu merasai yang musibah itu lebih nikmat dibandingkan nikmat. Musibah itu lebih nikmat dibandingkan nikmat, lebih seronok dibandingkan nikmat. Itu tanda kesempurnaan iman dan ma'rifat kepada Allah. Kita tak sampai lagi tu. Jauh lagi. Boleh tak para jamaah sekalian? Allah. Demikianlah seharusnya sikap seorang hamba yang taat, yang sehat akal, dan yang mengenal hakikat dirinya di tempat kembalinya di masa depan. Berbeda dengan orang kafir yang ingkar dan sesat, yang berpaling daripada jalan yang lurus kepada menentangnya, atau kerana cenderung mengikuti hawa nafsu, atau kerana tidak tahu dan tersesat. Alangkah banyaknya orang-orang yang tersesat daripada jalan hidayah, yang menjauhi manhaj yang lurus, yang pantas mendapat murka Allah Subhanahu wa taala. Jadi terkadang Allah Subhanahu wa taala dah bagi petunjuk kepada kita. Petunjuk Allah itu apa? Syariat. Itu petunjuk, ya, petunjuk Allah yang zahir. Nah, benar. Tanda sempurna iman dan makrifat kepada Allah ialah musibah itu lebih nikmat daripada nikmat. Betul. Itu tanda. Jadi sebenarnya kita ini banyak melawan Allah Subhanahu wa taala. Musibah yang Allah bagi kepada kita itu sebenarnya jalan hidayah sebenarnya bagi hati hamba yang redha. Sebab musibah itu akan membawa kita semakin dekat kepada Allah. Berapa ramai orang yang semakin derhaka kepada Allah Subhanahu wa taala bukan sebab musibah, bukan sebab kelaparan, bukan sebab susah, tapi ramai di antara kita yang ingkar kepada Allah malah disebabkan oleh nikmat yang berlimpah ruah. Sebab itulah bagi orang-orang yang beriman, kebanyakan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan mereka dengan musibah. Sebab musibah inilah salah satu di antara pintu yang lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Musibah. Dan musibah itu tanda sayang Allah kepada kita. Sebagai bukti yang Allah sayang ke kita. Dalam Al-Quran kan ada disebutkan, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Adakah manusia menyangka mereka mendakwa yang diri mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala lalu kemudian mereka tidak diuji? Mesti akan senantiasa diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ujian dan musibah itu tanda yang Allah sayang ke kita. Allah nak agar kita segera mendekat kepadanya. Cara yang terbaik dan paling cepat, paling laju untuk mendekat kepada Allah adalah dengan bersabar dan redha, apatah lagi syukur dalam menghadapi musibah. Itu cara yang terbaik. Orang yang ditimpa musibah ini dia lebih selamat daripada fitnah dibandingkan orang yang senantiasa
diliputi nikmat dan anugerah daripada Allah. Ramai orang yang lalai, ramai orang yang ingkar, malah na'udzubillahi min dzalik, ramai orang yang meninggalkan Allah, meninggalkan Islam bukan disebabkan karena dia susah, tapi disebabkan karena hidup terlalu senang. Orang yang selalu senang hidup dia itu sangat mudah lalai daripada Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan orang yang senantiasa diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan musibah. Allah. Ada di antara kita yang hidup tanpa musibah, tanpa ujian. Semua ada ujian lah. Ada ujian dari sudut ekonomi, ada ujian dari sudut kesehatan, ada ujian yang datang daripada ahli keluarga, ya kan? Jiran tetangga, kawan satu pejabat, satu office, teman kerja lah istilah kita. Diuji oleh Allah Subhanahu wa taala melalui murid, melalui guru dan lain sebagainya. Tetapi ujian yang paling berat itu adalah ujian yang datang daripada orang-orang yang kita cintai dan kasih. Itu ujian yang paling berat. Ujian yang datang daripada anak-anak kita, datang daripada istri kita, daripada adik-beradik kita, itu ujian yang paling berat. Kalau ujian yang datang daripada orang asing, mudah aja kita buat tak tahu je lah, mudah kan? Tapi kalau ianya datang daripada orang yang kita sayangi, orang yang kita cintai, maka dia menjadi sesuatu yang sangat berat. Oleh yang demikian, cintailah orang-orang yang kita cintai kerana Allah, bukan sebab adanya kepentingan. Karena bila mana kita mencintai orang-orang yang kita cintai kerana ada kepentingan, bukan kerana Allah, dan suatu masa nanti bila mana Allah uji kita dengan apa yang kita cintai, kita akan kesakitan, kita akan merasai keperitan. Tapi bila mana kita mencintainya kerana Allah, lalu kemudian kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala melalui mereka, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghibur hati kita, akan membela kita, dan juga akan berada di pihak kita. Macam itulah. Ada soalan, Ustaz, adakah dikira beradab dengan Allah Subhanahu wa taala jika kita mohon dijauhkan daripada musibah? Terpulang kepada kedudukan dan makom kita. Orang awam okeylah itu. Itu yang memang sesuai untuk mereka. Tapi orang khas, dia orang takkan pernah mampu dan tergamak nak memohon kepada Allah agar dijauhkan daripada musibah. Sebab apa? Dia orang nampak yang musibah itu adalah shortcut. Apa istilah kita? Jalan pintas, jalan ringkas, jalan yang paling hampir kepada Allah. Malah dia orang bersyukur. Kalau kita masih lagi berdoa, ya Allah jauhkanlah aku daripada musibah, ya Allah, malah petaka yang menghinakan. Maknanya kita orang awam. Walaupun serban kita dah 5 tingkat ke atas, walaupun jubah dah berlapik-lapik dah, walaupun tongkat dah terbuat daripada tongkat yang paling cantik lah, tapi masih memohon, ya Allah jauhkanlah aku daripada musibah, ya Allah. Maknanya orang awam lah. Bukan tak boleh, boleh je, tapi orang awam sebagai tanda dan bukti yang kita orang awam. Habis orang khas macam mana Ustaz? Orang khas tu dia orang tak fokus kepada musibah, tapi dia orang fokus kepada memohon kesabaran, redha kepada Allah, redha, kesabaran, sabar dan redha kepada Allah ketika ditimpa musibah. Jadi dia orang tak fokus kepada musibah tu, tapi dia orang fokus kepada macam mana agar mereka boleh bersabar, boleh tabah, boleh bersyukur dalam mendepani musibah. Golongan khas pula, golongan khas golongan khawasul khawas. Dia orang tercari-cari, mana musibah ni dah 2 hari tak datang-datang ni, rindunya. Itu orang khawasul khawas. Dia orang rindu kepada musibah itu. Sebab dia orang nampak, pandang musibah itu adalah cubitan kasih sayang daripada Allah. Seumpama seorang istri yang sayang sangat kepada suami dia, ataupun kebalikannya, seorang suami yang sangat-sangat sayang ke istri dia, cubitan daripada istri itu adalah gula-gula. Cubitan daripada istri itu adalah sesuatu yang menyeronokkan. Kita pula asyik, ya Allah aku mohon kepada. Maknanya orang awam boleh je, bukannya haram pun. Boleh je, boleh. Saya tak cakap haram pun, boleh je.
Tapi setakat menandakan atau membuktikan yang kita orang awam. Orang awam. Kenapa kita nak memohon agar menghindar atau dijauhkan daripada sesuatu yang sebenar boleh sangat mudah mendekatkan kita kepada Allah dengan syarat kita redha dan bersyukur. Kenapa? Itu semua berlaku disebabkan kerana innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Hati kita yang buta tak nampak hakikat musibah itu. Tak nampak. Apa yang menjadi asbab hakikat musibah itu tak nampak? Sebab mata kita ini, mata batin kita, basirah kita ini, hati kita penuh dengan sifat-sifat jahat, penuh dengan dosa dan maksiat, penuh dengan kelalaian, sehingga sesuatu yang sepatutnya boleh segera menghampirkan hati kita kepada Allah, itu pula yang kita tolak. Padahal doa yang selalu kita mohon kepada Allah, ya Allah, dekatkanlah aku kepadamu, ya Allah, jadikanlah aku sebagai hambamu yang baik, yang soleh. Allah cakap, okey, nih akan ada kereta yang akan ambil korang, nak dekatkan dengan saya. Okey, dikirimlah, dihantarlah musibah. Musibah itu dihantar. Musibah itu seumpama kereta, seumpama kapal terbang lah istilah kita, yang nak ambil kita untuk boleh dengan laju dekat kepada Allah. Tapi yang kita nampak zahir dia, kita tak nampak pun hakikat daripada musibah. Bila mana musibah itu datang, kita pula yang memohon agar Allah menolaknya. Ya Allah, jauhkan aku daripada musibahmu, ya Allah. Kenapa pula? Sebentar tadi minta, ya Allah, dekatkan aku kepadamu, ya Allah. Allah hantarlah musibah itu sebagai utusan untuk membawa diri kita semakin hampir kepada Allah. Kita pula yang tolak dia. Ada orang buat macam ni, agak-agak boleh ke kita panggil yang orang macam ni adalah orang yang berakal? Dia yang minta, dia juga yang tolak. Hanya orang-orang tak berakal je buat benda tu. Dia dah mohon kepada Allah. Kata Allah, baiklah, saya akan bagi, saya akan utus, saya akan hantar sesuatu yang akan membawa kamu untuk semakin rapat dan dekat kepadaku. Apa dia Ustaz? Apa dia Tuan Guru, Kiai, Baba dan lain sebagainya? Musibah. Kita pula yang tolak. Ya Allah, jauhkanlah aku daripada musibahmu, ya Allah. Kata tadi nak segera dekat kepada Allah, Allah hantar dah kapal terbang nak bawa kita. Kita pula yang tolak dia. Itulah perangai manusia. Na'udzubillah. Na'udzubillahi min dzalik. Seterusnya kata beliau, ya Allah, biarkanlah kami tetap berada di dalam jalan hidayah, dan itulah makna daripada ihdinas siratal mustaqim, dan terimalah pujian dan doa kami, serta jagalah kami daripada kesesatan. Dari sini terlihat bahawa manusia terbagi menjadi dua kelompok. Yang pertama adalah kelompok hidayah, yang kedua adalah kelompok kesesatan. Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberi manusia 5 macam hidayah yang dapat digunakan untuk mencapai kebahagiaan. Wallahu a'lam bishawab. InsyaAllah kita akan sambung balik hari Rabu malam Khamis, bagi menjelaskan tentang jenis-jenis hidayah yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada manusia. Wallahu a'lam bishawab. Ada sebarang soalan? Sila kalau sekiranya ada sebarang soalan. Jadi untuk sementara masa, pengajian tafsir kita ini 3 kali seminggu je. Yang pertama adalah Ahad malam Isnin, Isnin malam Selasa, dan juga Rabu malam Khamis. Nanti tengoklah keadaan. Kalau sekiranya boleh kita buat 5 kali seminggu ke, agar bolehlah pengajian tafsir ini harap-harap boleh khatam lah macam itu. Wallahu a'lam bishawab. Jadi mohon jasa baik kepada para sahabat sekalian untuk share ataupun
war-warkan kepada para sahabat yang lain untuk join ataupun menyertai pengajian tafsir kita ini, agar jadi amal jariah kita juga lah. Ustaz, boleh ke orang awam tak boleh saja-saja berdoa untuk ditimpa musibah, konon-konon perasaan jadi orang khos? Oh, tak boleh. Kita tak boleh nak letak diri kita sebagai orang khas sebelum cukup syarat. Tak apa kita letak diri kita sebagai orang awam je, tak ada masalah. Dalam keadaan kita berusaha untuk pergi kepada maqamul khawas. Dengan cara apa? Meningkatkan ilmu kita, meningkatkan amal ibadah kita, dan juga meningkatkan kebersihan dan kesucian hati kita. Tak boleh kita mendakwa ataupun konon-konon kita merasa diri sebagai orang khas dalam keadaan kita orang awam. Sebab bila mana kita buat benda itu, lalu kemudian Allah uji kita dengan ujian yang hanya setakat diberikan kepada orang-orang khas, kita pula orang awam, takut-takut nanti kita tak mampu. Maka benarlah kata Sayyidil Imam Ibn Athaillah As-Sakandari radhiyallahu ta'ala an di dalam hikam beliau, maqamuka haitsu aqamakallah. Maqammu adalah mengikut maqam yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila mana kita orang awam, maka bertingkah lakulah seperti orang awam sambil meningkatkan ilmu kita, amal ibadah kita dengan keikhlasan hati dan juga pembersihan dan penyucian hati kita. Sampailah suatu masa nanti Allah Subhanahu wa taala yang akan memindahkan kita daripada maqam awam kepada maqamul khas, daripada maqamul khas kepada maqamul khawasul khawas. Macam tu. Boleh tak para jamaah sekalian? Ada 10 minit je lagi, kalau sekiranya ada yang yang ada soalan, sila. Jom jamaah kita bolehlah agar manfaat daripada pengajian kita ini semakin tersebar, insya-Allah. Ada sebarang soalan tak? Semoga bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga dan memelihara kita daripada perkara-perkara yang menjauhkan kita daripada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Cukup sekian pengajian kita malam hari ini, semoga diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabili rasyad wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih semua.